Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berbahagia pertandingan gegar pidato Piala Ketua Pengarah Pemerintah Awam tahun 2021 yang dimulakan tetamu kehormat para VIP, Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin dan seterusnya, tuan-puan dan hadirin hadirat sekalian. Tajuk pidato yang diberikan kepada saya kali ini adalah Lanjawan 2021, Teguh Kita Menang Bersama. Lanjawan tahun 2021 yang telah diumumkan pada 7 November 2020 melalui Menteri Kewangan Malaysia iaitu Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz adalah merupakan bajet yang prihatin kepada rakyat. Dan ianya mensasarkan golongan yang memerlukan bantuan dari kerajaan seperti golongan isi rumah B40, M40 pekerja dalam pelbagai bidang, belia wanita, peniaga kecil dan peniaga besar. Kita dapat melihat kerajaan telah memutuskan untuk melakukan expansionary policy bagi menangani krisis ekonomi ini dengan memperuntukkan jumlah wang perbelanjaan yang lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Berbanding hasil yang diterima oleh kerajaan. Sehubungan itu, jumlah perbelanjaan bagi 2021 adalah perbelanjaan terbesar dalam sejarah kerajaan Malaysia berjumlah 322.5 bilion. Ia digarap berasaskan unjuran kutipan hasil kerajaan bagi 2021 yang dijangka meningkat kepada 236.9 bilion, lebih tinggi berbanding 227.3 bilion pada tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya menyampaikan 3 rangkap pantun berkenaan tajuk pidato saya ini. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalau hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Asam kandis mari diiris, manis sekali rasa isinya. Dilihat manis, dipandang manis, lebih manis hati budinya. Bagaimana nak tanam selasih? Tanamlah mari di rumpun keladi. Bagaimana hati nak kasih? Kasih bercampur denganlah budi. Tuan-tuan dan puan-puan mesti tertanya, apakah kaitan pantun saya tadi dengan pidato saya ini? Kaitan yang saya ingin sampaikan adalah hidup kita ini adalah saling memerlukan di antara satu sama lain. Maka setiap perbuatan kita ini semestinya mahu beri manfaat kepada orang lain dan dalam kata lain mestilah berbudi kepada orang lain. Ahli ekonomi secara umumnya berpendapat lanjawan 2021 adalah menyeluruh dan meliputi segenap lapisan masyarakat. Antaranya isi rumah B40, M40 pekerja dalam pelbagai bidang, belia, wanita, peniaga kecil dan peniaga besar. Langkah menaikkan pendapatan garis kemiskinan nasional pada Julai lalu kepada RM2,208 bagi setiap isi rumah daripada RM908 sebelum ini memperlihatkan asas bilangan golongan itu adalah lebih meluas dan lebih ramai mendapat bantuan. Daripada keseluruhan jumlah perbelanjaan itu, kerajaan bercadang memperuntukkan RM236.5 bilion bagi perbelanjaan mengurus, RM69 bilion untuk perbelanjaan pembangunan dan RM17 bilion di bawah kumpulan wang COVID-19. Manakala baki RM2 bilion diperuntukkan bagi simpanan luar jangka. Pada masa pandemik COVID-19 yang sedang menular ini, kerajaan mengambil beberapa inisiatif yang penting untuk menangani ekonomi kita yang sedang menguncuk atau meleset. Salah satu petunjuk yang dapat kita lihat berlakunya kemelesetan ekonomi adalah kadar pengangguran yang meningkat pada akhir suku ketiga tahun 2020, iaitu meningkat kepada 772,900 orang berbanding 737,500 orang. Ini seperti yang dilaporkan dalam akhbar berita harian bertarikh 11 Februari 2021. Oleh itu, kerajaan telah mewujudkan peluang pekerjaan baru di sektor kerajaan, JLC dan juga swasta. Lanjawan 2021 menyaksikan peruntukan sebanyak RM150 juta untuk melatih para graduan yang tidak mendapat pekerjaan untuk mengikuti kursus sijil profesional di Universiti Awam dan swasta yang akan memanfaatkan 50,000 graduan. Seterusnya, satu inisiatif yang dipanggil MyStep diwujudkan oleh kerajaan untuk mewujudkan 50,000 peluang pekerjaan iaitu 35,000 peluang di sektor awam dan 15,000 peluang di sektor GLC. Lanjawan untuk tahun ini adalah bagi menangani beberapa isu yang timbul. Ekoran pandemik COVID-19. Rakyat kita ramai yang kehilangan pekerjaan akibat beberapa sektor yang ditutup atau hanya dibuka separuh seperti sektor pelancongan, perhotelan, pengangkutan udara, penyediaan makanan secara catering, juga pengangkutan darat seperti pemandu bas, pemandu e-hailing dan pemandu teksi. Yang dahulu pernah dihentikan selama beberapa bulan pada permulaan PKP dilaksanakan pada suku pertama dan kedua tahun 2020. Justru itu, kerajaan telah mensasarkan bantuan kepada golongan P40 yang berpendapatan rendah kurang dari RM5,000 sebulan dengan menyediakan bantuan prihatin nasional. Mereka yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM350 hingga RM1,800 bergantung kepada kategori penerima, di mana pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Saya simpulkan di sini beberapa isi penting dari pidato saya yang bertajuk
Belanjawan 2021, teguh kita menang bersama. Belanjawan yang telah diumumkan ini semuanya mendapati kehendak rakyat dan juga mendapati kehendak dari sudut ekonomi apabila melakukan belanjawan mengembang atau expansionary policy dengan menggalakkan kegiatan ekonomi berlaku di negara kita dengan merangsang penggunaan tenaga kerja secara optimum dalam pelbagai bidang. Selain itu, golongan warga emas dan golongan yang tidak bersih baik juga tidak dilupakan oleh kerajaan. Inilah yang dilakukan oleh kerajaan kita dan saya memetik ucapan Menteri Kewangan Malaysia, Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz. Kesejahteraan rakyat akan diinvestasikan secara holistik. Memahami kesalahan dan keresahan rakyat ialah perkara asas. Kesejahteraan rakyat kekal kepentingan paling utama kerajaan. Begitulah petikan ucapan dari beliau. Saya memetik kata-kata Abraham Lincoln, Presiden Amerika Syarikat yang ke-16 dan saya menterjemahkannya. Kerajaan kepada rakyat adalah dari rakyat dan untuk rakyat dan tidak akan hilang dari muka bumi. Maka amat bertepatanlah belanjawan pada tahun 2021 ini memperuntukkan banyak wang ke arah meningkatkan pendapatan setiap isi rumah di Malaysia. Bagi mengakhiri pidato saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan 3 rangkap pantun. Terbang burung mencari makanan, penat dan lapar seharian. Jika anda orang budiman, duduklah di rumah, teguhkan iman. Pergi ke rumah Cik Nosia, anggun jelita songkit kebaya. Duduk di rumah ikut perintah, agar terhindar penyakit berbahaya. Indah sungguh ciptaan Tuhan, hidup tenteram, makmur dan aman. Janganlah degil menyerupai syaitan, nanti kelak meranalah badan. Saya juga mohon maaf kepada semua hadirin dan hadirat sekiranya saya terkasar bahasa dan sekiranya ada menyinggung perasaan mana-mana pihak. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.